InsyaAllah. PH tolak Nur Hizam. Okey, hari ini PH mengeluarkan satu kenyataan. Daripada Majlis Presiden. Saya sebenarnya tunggu kenyataan tersebut. Tunggu. Akhirnya keluar juga. Okey, saya nak share kenyataan tersebut kepada kawan-kawan supaya kita boleh lihat dan baca bersama kenyataan daripada Pakatan Harapan tersebut. Okey, saya baca dulu. Majlis Presiden memutuskan menghantar wakil untuk bertemu semua serta berbincang dengan SPR berhubung SOP bagi pilihan raya. Ini bagi menyampaikan pandangan Pakatan Harapan serta memastikan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu dijulang. Hak-hak parti politik bertemu pengundi tidak terjejas. Maksudnya janganlah sampai kita berkempen tak boleh jumpa pengundi. Dan perjalanan pilihan raya adalah adil kepada semua pihak, terutama pada ketika Melaka berada di fasa 4. Majlis Presiden bersetuju untuk melantik Saudara Adli Azhari bagi mengetuai jentera pilihan raya bagi menghadapi PRN Negeri Melaka, dan dia juga adalah pengurusi Pakatan Harapan Negeri Melaka. Dalam isu 4 bekas adun, Pakatan Harapan telah berpandangan bahawa semua pihak yang tegas tentang perkara ini telah menimpa pandangan semua pihak yang tegas tentang perkara ini. Perlu ditekankan kepentingan rakyat adalah lebih penting daripada mana-mana individu. Oleh kerana mereka bukan ahli mana-mana parti komponen Pakatan Harapan, maka soal pencalonan mereka dalam PRN tidak berbangkit di dalam mesyuarat hari ini. Walau bagaimanapun, Majlis Presiden turut memutuskan bahawa Datuk Nur Hizam Hassan Bakti tidak akan dijadikan calon Pakatan Harapan dalam PRN Melaka. Dan Nur Hizam ketika ditanya oleh wartawan berkenaan dengan perkara ini, diminta komen tentang perkara ini, Nur Hizam menyatakan bahawa beliau sedang mesyuarat, minta wartawan bersabar. Datuk Nur Hizam berkata beliau sedang memesyuarat dan meminta pengamal media sedang bersabar setelah diminta mengulas keputusan PH petang tadi. Ketika dihubungi utusan Malaysia, beliau berkata sudah ramai wartawan menghubunginya bagi mendapatkan pencerahan. Nanti saya komen, sabar ya, sekarang sedang memesyuarat katanya. Hari ini Majlis Presiden membuat keputusan bahawa Nur Hizam tidak akan dijadikan calon PH dalam PRN Melaka yang akan datang. Okey, tuan-tuan, apa maksud daripada kenyataan Pakatan Harapan tadi? Ada beberapa maksud kalau kita faham. Yang pertama sekali, keempat ahli Dewan Undangan Negeri Melaka bekas yang melompat ini, 2 daripada UMNO, 1 bersatu, 1 daripada bebas sebelum ini melompat daripada PKR, daripada DAP, bukan ahli Pakatan Harapan. Apa maksud dia itu? Ni, kita kena faham, kita tidak boleh menyertai ahli, kita tak boleh isi borang jadi ahli PH. Kita tak boleh isi borang jadi ahli Pakatan Harapan. Pakatan Harapan kalau baca perlembagaan dia adalah gabungan parti-parti yang sekarang ini terdiri daripada Parti Keadilan, DAP, Amanah dan juga APCO. So 4 parti ini bergabung membentuk apa yang dinamakan sebagai Pakatan Harapan. Nak menyertai menjadi ahli Pakatan Harapan, perlulah menyertai salah satu daripada keempat komponen parti tersebut. So bila menjadi salah satu daripada ahli kepada 4 komponen pada parti tersebut, anda dikira secara automatik juga menjadi ahli Pakatan Harapan. Okey, maksud kenyataan Majlis Presiden tadi disebabkan keempat mereka tidak menjadi ahli Pakatan Harapan. Maksudnya mana-mana parti dalam Pakatan Harapan tidak timbul persoalan sama ada mereka menjadi calon atau tidak. Itu jelas. Okey, keempat mereka tidak memohon untuk menjadi ahli. DAP ke, Amanah ke, PKR ke, atau APCO tak boleh lah, APCO kat Sabah kan. Tetapi disebabkan mereka tidak memohon untuk menjadi ahli dalam mana-mana parti tersebut, maka dengan itu kita boleh nilai dan andaikan bahawa tak ada perlu nak bincang dia orang jadi calon pun. Sebab ini adalah pencalonan ahli-ahli parti Pakatan Harapan. Jadi bagaimana kita nak membincangkan mereka menjadi calon sedangkan mereka bukan ahli Pakatan Harapan? Itu yang dimaksudkan oleh kenyataan tadi. Dan ditegaskan lagi apabila Nur Hizam YB daripada Pengkalan Batu ditegaskan oleh Pakatan Harapan, bukan setakat dia bukan ahli, malah Pakatan Harapan single out, mengasingkan nama dia dan menyebut secara asingan bahawa dia bukan ahli calon yang akan dipertandingkan menjadi calon dalam Pakatan Harapan. Jadi persoalan dia, adakah yang 3 itu akan dijadikan calon Pakatan Harapan? Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Nur Hizam ni tak akan jadi calon Pakatan Harapan. Itu tuntas. Maksudnya tak akan jadi calon, tak akan diletakkan dalam mana, PKR ke, DAP, Amanah ke, DAP lagi lah kan. PKR pun takkan nak ambil dia jadi calon. Kalau dia nak pun, dia nak jadi ahli, jadilah ahli. Tapi dia takkan jadi calon. Itu kenyataan. Namun begitu 3 nama lagi tidak di single out. 3 nama lagi tidak di single out. So katakanlah hypothetically, katakanlah dia orang nak jadi mendaftar menjadi ahli.
ahli tak kisahlah DAP, PKR mana, dia orang daftar jadi ahli. Adakah mereka akan boleh jadi calon? Now, bila dia dah jadi ahli, therefore dia subject kepada Majlis Presiden. So dia subject kepada presiden parti tersebut. So contohnya dia masuk PKR, dia subject kepada Anwar Ibrahim. Dia masuk DAP, dia subject kepada presiden DAP. Dia masuk Amanah, dia subject kepada Mat Sabu. Jadi perkara ini yang kita kena faham. Dia bukan masuk je parti, mana-mana parti automatik boleh jadi calon. Tak. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Pakatan Harapan kerana mendengar suara akar umbi. Kita kena faham bahawa perjuangan kali ini, pertandingan kali ini adalah pertandingan yang menyaksikan kita kena turun sebagai ahli kita. Cukup kita bergantung kepada bukan ahli kita. Mereka daripada Bersatu khianat. Mereka daripada DAP khianat. Dua ini daripada DAP dan Bersatu sebelum ini khianat. Mereka ikut pengkhianat. UMNO tu dia tukang sokong tak apalah. Bukanlah kita tak apa. Tapi dia daripada UMNO. Dia bukan orang kita. Tak mendukung pun aspirasi kita. Jadi apa yang kita boleh nak harapkan daripada mereka? Kalau mereka tak mendukung aspirasi kita. Dan juga kita tahu daripada perbualan suara mirip kepada Nur Hizam, kepada suara mirip Jailani, bagaimana mereka berbincang tentang duit 2 juta, 3 juta, 5 juta. Bagaimana mereka berbincang tentang perkara tersebut. Disebut juga tentang pasir. Jadi bagaimana mereka yang konon yang kita kita lawan tentang agenda agenda korupsi dan sebagainya ini, kita nak angkat jadi orang yang membawa agenda reformasi. Tak boleh. Satu perkara yang tidak boleh dan tidak akan berlaku. Okey? Jadi itu yang kita kena sedar. Dan dalam masa yang sama juga, kalau saya nak ungkaikan dekat sini, bagaimana dengan kerajaan PAS dan juga UMNO? Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Bagaimana PAS dan juga Bersatu? Bagaimana PAS dan juga UMNO? Satu kenyataan menarik hari ini dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin sendiri. Selaku Presiden Perikatan Nasional telah mengeluarkan. Hari ini buat keputusan kita akan bertanding 3 penjuru. Hari ini kita buat keputusan kita akan bertanding 3 penjuru. Nampaknya hampir pasti perebutan kerusi Dun Melaka akan menyaksikan pertemuan 3 penjuru, membabitkan PN, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan juga UMNO. Hari ini Pengerusi Muhyiddin Yassin dengan tegas memberitahu mereka tidak boleh terus dibiarkan menunggu keputusan UMNO dan BN seperti dinyatakan Zahid Hamidi untuk menghadapi PRN tidak lama lagi. Setakat ini, kata Muhyiddin, UMNO belum menunjukkan petanda sama ada mahu bertanding sendiri atau bekerjasama dengan PN, sedangkan keputusan perlu dibuat dengan segera. Justru saya kata hari ini kita buat keputusan, kita akan bertanding 3 penjuru. Ini ketegasan kita kerana kita mesti membuat keputusan begitu dalam usaha nak mengatur strategi menghadapi PRN. Katanya jika kita terus menanti keputusan UMNO juga, ada kemungkinan parti terbabit membuat persiapan sendiri. Lepas itu sudah sayang semuanya, sudah terlambat. Saya selalu nyanyi lagu ni dengan geng PN Pengkhianat Nasional dulu kan. Sayang semuanya, sudah terlambat. Dah lambat dah. Jadi dengan dalam keadaan itu, menyedari keadaan tersebut, ini saya tak tahu, saya terima daripada grup WhatsApp saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi sesuatu mungkin kita boleh fikir untuk jadikan panduan kita. Mungkin satu yang boleh kita fikir untuk jadikan kita punya something yang kita boleh consider adalah berkenaan dengan pembagian kerusi. Sekarang ini kalau kita lihat bagaimana ini mungkin, ini saya tak kata betul atau tidak, ini kemungkinan sahaja. Kalau kita tengok dekat sini, Alu Gajah, kalau kita tengok dia akan letakkan perikatan, ialah parti gerakan. Kemudian PAS akan bertanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kemudian Bersatu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daripada parti gerakan kononnya, sebab kawasan-kawasan ini adalah kawasan majoriti Cina. Kawasan ini adalah Melayu dan pembahagian itu dengan Bersatu. Now, timbul lagi satu dilema. Ini cadangan dan belum pasti lagi sebenarnya. Now, apa dilemanya tuan-tuan? Dilemanya adalah pada PAS. Dilemanya ada pada PAS, iaitu adakah PAS akan bersama dengan Bersatu atau PAS akan bersama dengan UMNO? Jadi saya kata hari itu ujian yang sebenar yang perlu kita saksikan adalah sama ada Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional mampu untuk menyelesaikan kemelut dalaman mereka. Tadi ada yang cakap kat saya kan, alah kau sembang je lah Is, dia kata inilah kita bergaduh sesama sendiri. Bergaduh sesama sendiri. Siapa yang bergaduh sesama sendiri sebenarnya? Saya nak tanya, siapa yang bergaduh sesama sendiri? Yang bergaduh sama sendiri sekarang ini adalah orang Melayu mana? Orang Melayu dalam Perikatan Nasional dengan UMNO. Mereka yang bergaduh sama sendiri. Kita orang dekat luar ni okey je bersatu. Sebab apa dia orang nak jatuh? Sebab itu dia jadi macam tu. Dan kita kena faham sekarang ini PAS dalam dilema. Kenapa dilemanya demikian tuan-tuan?
Sekiranya dia mengikut bersatu dalam pertembungan kali ini, ada kemungkinan dana yang mereka perolehi PRU ke-14 yang lepas, mereka tak akan dapat dalam PRU ke-15 ini daripada UMNO. Untuk mereka bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-15, mereka akan memerlukan banyak dana. Dan PAS bukanlah satu parti yang mempunyai dana yang banyak. So, dia dapat dana yang lepas pun daripada UMNO. Kerana apa dapat daripada UMNO? Kerana dia merasakan bahawa perlu ada pertandingan 3 penjuru untuk memecahkan undi masa itu undi Pakatan Harapan. Sebab kan dia daripada geng Pakatan Harapan sebelum tu. So ingatkan, kalau dia bertanding bolehlah pecah, rupanya tak boleh. So sekarang ini kalau dia bersama dengan bersatu dalam pilihan raya kali ini, berkemungkinan PRU dia akan menyaksikan dia kena juga bersama bersatu. UMNO akan buang dia. Dia akan kehilangan banyak tempat dan banyak kerusi, dan berkemungkinan even di Kedah pun mereka akan jatuh, dan berkemungkinan di Terengganu pun mereka akan jatuh. Kelantan mungkin dia boleh kekal, tapi Terengganu dan Kedah mereka akan kehilangan Terengganu dan Kedah. Kita kena faham bahawa Terengganu dan Kedah kemenangan mereka tempoh hari adalah disebabkan oleh bantuan UMNO. Kedah dia sebab dia melompat lah, tetapi di Terengganu utamanya adalah disebabkan oleh bantuan UMNO. Pada masa itu, suka atau tidak, UMNO bergabung dan bekerjasama dengan PAS. Sekiranya walaupun masa itu mereka bertanding, tetapi pertandingan mereka adalah pertandingan yang sekadar untuk nak memastikan siapa yang whoever wins, dia orang akan bekerjasama. Itu dia punya deal. But now, deal tu dah tak ada. So dia kena fikir. Dia kena fikir tentang Melakanya. Sanggupkah mereka bersama dengan bersatu? Tadi itu pun adalah hypothetical je. Sanggupkah mereka bersama dengan bersatu dan menentang UMNO? Dan akhirnya menyebabkan UMNO marah, berlaku pertembungan, contohnya di Terengganu, contohnya di Kedah. Adakah itu benda yang sanggup mereka nak lakukan? Adakah itu benda yang perkara yang bersanggup mereka nak lakukan? Itu persoalan. Kemudian kalau sekiranya pertembungan ini berlaku sekali lagi, adakah PAS mempunyai telur untuk membuat keputusan? Kalau tuan-tuan perasan, yang buat keputusan tadi adalah Muhyiddin Yassin seorang. Dia yang cakap. Tapi tidak ada kenyataan rasmi daripada pimpinan PAS. Tidak ada kenyataan rasmi daripada pimpinan gerakan. Tapi gerakan tak apalah, memang dia orang tak ada bunyi. Tapi tak ada kenyataan rasmi daripada pimpinan PAS. Dan diparahkan lagi sekarang ini, Azmin dan Zuraida sudah bergaduh. Diparahkan lagi, Azmin dan Zuraida sekarang ini sudah bergaduh. Budak-budak Azmin dan budak-budak Zuraida sekarang ini sedang mencari-cari tapak baru untuk mereka nak berpaut. Nak masuk balik PKR tak boleh, kena maki. Jadi mereka slowly mencari tapak baru. Bagaimana mereka nak kekal berkuasa, tuan-tuan. Dan berkemungkinan kali ini adalah harapan tak akhir untuk mereka kekal berkuasa. Sabah menjadi satu batu dan mercu tanda yang baik untuk PAS dan untuk bersatu dan juga UMNO. Untuk bersatu dan juga UMNO, bagaimana bersatu betray UMNO? Bagaimana bersatu betray UMNO? Nak tak nak terpaksa dia setuju. Bersatu betray. So nak tak nak kali ini akhirnya UMNO kata kita kena jalan sendiri, kita kena bawa jalan sendiri. Melainkan last minute dia orang boleh buat deal, which I don't think it will happen. PAS kena buat keputusan. PAS kena buat keputusan dan PAS berada dalam dilema sekarang ini. Berada dalam dilema yang sangat besar. Aduh. Sangat besar, tuan-tuan. Sebab itu kita kena faham. Kita kena faham dalam situasi dan keadaan yang ada ini. Situasi dan keadaan yang ada sekarang ini, PAS masih lagi termanggu-manggu. Tertanya-tanya apakah dia mampu untuk nak bersama dengan bersatu, adakah dia nak bersama ataupun dia kena declare dan bersama dengan UMNO dalam PRU, dalam PRN Melaka kali ini.